Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan di alam maya. Apa khabar saudara-saudara semua? Doa saya anda semua sihat walafiat. Ya saudara. Apa khabar saudara Moy Ho Tan? Saudara Muhammad Naim, Waalaikumsalam. Saudara Syaha Ibrahim. Begitu juga dengan saudara Mustafa Ilyas. Saudara Mizan, Ketak Pisang, saudara Mat Adrin, saudara Mustafa Ilyas, saudara Muhammad Nizam, saudara Zamari Asi, Pendekar Mata Satu, saudara Mizan, saudara Adi Warna, Wak Rafi'i, Kelapa Muda. Terima kasih join dalam Instagram. Saudara Ma'ruf Bado, saudara Empat Langking, Izzuddin, Surya Shah, Syahrul Azam. Salam dari Kota Baru, saudara Syahrul Azam, Wak Rafi'i. Saudara Amaluddin Segi, apa khabar saudara Pendekar Mata Satu dari Johor, siap tu, kita nak pilihan raya dah tu, dekat dah tu. Saudara Amaluddin Segi, saudara Muhammad Sani, apa khabar Raja Kamal, Raja Bazian ku, moga sihat di Sungai Petani. Saudara Kuih Seroh, ini orang Pahang ni, Kuih Seroh. Saudara Zainal Midin, saudara Muhammad Basri, saudara Yahya Amin, dia apa Instagram. Puan Umi Kasum, Rosman Mazlan, Muhammad Sani dari Kulim, saudara Muhammad Sani, apa khabar awak cik, hebat no. Saudara Hashim Atan, saudara Jamil Abdul Rahman, saudara Muhammad Radhi, saudara Fuad Abdul Rahman, apa khabar orang Subang Jaya, Puan Zaleha Latha, Pak Chu daripada Langkap, Pak Chu. Begitu juga dengan Ismail Lis, saudara Zezi Buhari, saudara Awang Yusof, saudara Abdullah, saudara Zulkifli dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Kerana memanglah waktu itu sentiasa mencemburui kita saudara. Saya harus memberi laporan apa yang berlaku pada hari ini. Hari ini hari Isnin tanggal 24 Januari. Ia merupakan hari yang ke 677. Dah 677 hari dah negara kita ini dijengah oleh virus corona. Saudara Muhammad Hadir, Muhammad Hashim, Muhammad Din dari Kemayan. Untuk laporan hari ini, menurut saudara Rio daripada Universiti Melaya, katanya jumlah agak sedikit kekurangan. Alhamdulillah. Tapi tak banyak mana pun saudara, masih lagi 3,214 orang warga kita yang dikesan dan dijangkiti oleh virus corona. Ini menjadikan jumlah terkumpul untuk negara kita sejumlah 2,836,159 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Ini jumlah yang terkumpul sejak 677 hari yang lalu. Saudara, semalam kematian 9 orang. Jadi untuk bulan ini jumlah jangkitan adalah selepas dicampur dengan 3,214 hari ini, menjadikan jumlah jangkitan untuk bulan Januari adalah 75,019 orang. Sebab itu saudara, saya sentiasa berpesan, jagalah kesihatan kita, jaga kebersihan diri kita, jagalah keluarga kita saudara. Hanya kita menjaga diri kita dan keluarga kita, insya-Allah, pastikan kita jaga kebersihan, lakukan penjarakan sosial, dan jika ada keperluan tak perlu keluar rumah saudara. Itulah yang dapat saya berikan laporan tentang kedudukan COVID-19 hari ini. Terima kasih saudara Rio daripada Universiti Melaya. Saya juga ingin minta izin untuk segmen e-commerce. Kalau saudara punya produk, sila war-warkan. Boleh menghubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Dengan Al-Azhar, biasalah, iaitu haruman setangi bakurnya dan juga minyak wangi daripada Arab yang diperbuat daripada pati kayu ud. Saya memakai jenama Amir Ud. Memang sedap baunya saudara. Saudara juga boleh memesan satu produk baru, iaitu gula O. Gula O ni adalah untuk kesihatan tanpa kalori. Cukup untuk spray saja ataupun satu titik saja secukup untuk memaniskan minuman saudara. Dia ada 3 paket, iaitu yang besar ataupun yang sederhana kecilnya ataupun yang pakai spray saudara. Boleh hubungi saudara Al-Azhar untuk mendapat bekalan gula O. Ataupun saudara boleh menghubungi Siti Farehah untuk mewawarkan produk saudara. Dan jangan lupa
Siti Farah hari ni dengan sibuk tu. Banyak sangat kata banyak saja pesanan dendeng manis Siti Farah. Memang sedap, makan dengan porridge, dengan kanji pun cukup mengenyangkan dan cukup enak. Saudara juga boleh berhubung dengan saudara Syauqi di talian 0123575703. Siti Farah tadi 0177114300. Ya, itu untuk dendeng manis Siti Farah. Dan Syauqi ini untuk di Lembah Kelang. Saudara boleh berhubung dengan beliau di talian 0123575703 untuk bekalan anggur, ceri, kiwi dan macam-macam buahan dari luar negeri yang harganya lebih murah daripada harga pasar ataupun pasar raya, serta manis grade AAA. Dan buah-buah tersebut akan dihantar terus ke rumah saudara. Ini untuk yang tinggal di Lembah Kelang. Di luar Lembah Kelang tak boleh saudara. Juga akhirnya tentulah popiang sira Lady Maria. Macam mana bagi saudara yang dah pesan tu? Sila komen pada saya. Rasanya bagaimana? Pastinya rangup, manis, pedas dan mengasyikkan. Saudara boleh berhubung dengan saudara Nizam di talian 0194351203 untuk mendapatkan bekalan popiang sira Lady Maria. Memang sedap saudara. Baik saudara, itu saja untuk kita punya segmen e-commerce. Sekarang kita masuk segmen naluri kehidupan. Kerana Luqman Al-Hakim pernah berpesan kepada anaknya. Kata Luqman, "Duhai anakku, jangan sesekali engkau melepaskan 3 perkara. Pertama, makan makanan yang paling sedap. Yang kedua, tidur di tempat yang paling selesa. Dan ketiga, tinggal di tempat yang paling baik." Jadi anak dia pun menjawab, "Duhai ayahku, kita bukankah orang yang fakir? Macam mana kita boleh dapat melakukan semua ini?" Jadi Luqman menyatakan, bila engkau makan hanya ketika engkau lapar, maka makanan itu akan menjadi makanan paling sedap. Kalau kita lapar, tentulah makanan itu apa saja pun rasanya sedap. Jika engkau kerja keras tanpa mengharap belas kasihan orang lain dan tidak berdendam dengan sesiapa pun, maka engkau akan merasa tidur di tempat yang paling selesa. Bila kita tak ada berdendam dengan orang, kita bekerja, kita bila nak tidur terlena je, tak ada rasa apa-apa pun sebab kita tidak berdendam dengan orang. Dan jika engkau telah menunaikan hak Tuhanmu dan juga hak manusia dan melayan manusia dengan baik, engkau akan diingati dalam hati mereka. Maka dengan ini engkau telah tinggal di tempat yang paling baik. Itulah 3 perkara yang dipesankan oleh Luqman. Kerana menurut Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Satu ketika nanti aku bimbang bahawa umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu." Jadi para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah penyakit umat terdahulu itu?" Lalu baginda menjawab bahawa umat terdahulu terlalu banyak berseronok, terlalu mewah, menghimpunkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu dalam merebut harta dan benda dunia, saling memarahi, sombong, saling dengki sehingga timbulnya kejadian zalim menzalimi. Jadi elakkan kita melakukan perkara itu supaya kita terselamat daripada segala ancaman yang buruk-buruk terhadap kita. Saudara, dan jangan lupa sentiasalah berzikir, saudara. Baik saudara, itulah sedikit tentang naluri kehidupan kita ini. Dan kita santuni mutiara kata. Ini kiriman sahabat saya, saudara Cikgu Ibil. Katanya, kenikmatan, kebahagiaan, keseronokan merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang sentiasa mengingatinya. Tetapi sekiranya kita didatangi dengan ujian-ujian yang berat, jangan pula kita memalingkan muka daripada menghadapnya. Semua bentuk keseronokan dan kesedihan merupakan rezeki lengkap untuk Allah Subhanahu Wa Taala melihat dan menilai akan momentum tahap keimanan kita. Jadi semoga kita redha atas apa saja yang terjadi pada kita. Saudara, itulah kata-kata mutiara daripada sahabat saya, Cikgu Hibil Hassan. Baik saudara, usai laporan COVID-19, naluri kehidupan dan juga mutiara kata, seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Saya harus menyuarakan ini. UMNO masih terus menuntut semoga pimpinan negara
dapatlah prihatin mendengar harapan dan hasrat rakyat secara. Samping itu, saya juga ingin berpesan kepada pimpinan negara, jangan kita berbelanja tanpa had. Kalau negara berbelanja tanpa had, maka kita akan jadi muflis. Saudara, itu pesanan. Baik, saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah corak-coret politik kita. Corak-coret politik kita. Sebelum saya memberi pencerahan apa yang berlaku dalam sektor politik negara kita ini, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Pak Nazil dengan 15 buku-bukunya, buku-buku pantun saudara. Boleh saudara layari Maya Nazil Hashim Muhammad. Banyak buku-buku yang hasil karya beliau. Kata Pak Nazil, ramai berniaga si anak belia. Hidupnya senang, terus digalak. Santunilah warga secara mulia, bukan berwenang, bersikap lok-lak. Ramai berniaga si anak belia, hidupnya senang, terus digalak. Santunilah warga secara mulia, bukan berwenang, bersikap lok-lak. Lok-lak ni bahasa orang utara sebenarnya, iaitu kelakuan seorang yang tidak beradab ataupun kasar. Itu orang Kedah kalau panggil ni lok-lak. Ni kasar lah, tak ada adab. Saudara. Kata Pak Nazir lagi, teras nangka terbang berdua, berhenti hinggap di bumbung sekolah. Tidak disangka dilantik ketua, walau dianggap kurang menyerlah. Kita ingatkan teras nangka ni pokok nangka bukan. Sebenarnya teras nangka adalah sejenis burung kunyit yang besar. Itu dipanggil teras nangka. Ya, teras nangka terbang berdua, berhenti hinggap di bumbung sekolah. Tidak sangka dilantik ketua, walau dianggap kurang menyerlah. Itu pandangan Pak Nazir. Baik, saudara, dalam waktu yang sama saya juga menerima curipan pantun daripada sahabat kita, pejuang anak muda, saudara Nordin Malik, yang sekarang ni sedang berusaha dengan iGrow-nya. Ya, untuk pengetahuan saudara, beliau masih lagi membuka untuk panggilan terakhir, iaitu bagi mereka yang ingin menyertai kursus pertanian moden di iGrow. Tempoh khusus 3 bulan secara percuma. Sijil adalah modul daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran, dan makan minum pun percuma. Cuma bawa pakaian sendiri saja. Dan mula melapor diri pada 7 Februari 2022. Sekarang ni last call katanya. Baiklah saudara. Kata saudara Nordin, luruh durian cepatlah ambil. Jika lambat, direbut kera. Mandat baru lebih stabil. BN menang, Johor sejahtera. Beliau mengharapkan agar Johor Barisan Nasional mencapai kemenangan. Katanya lagi, negeri Melaka sudah masyhur, meriah kampung sampailah ke pekan. Menang besar Barisan BN Johor, PIR RU 15 segera adakan. Jadi kalau menang besar di Johor nanti, segeralah adakan pilihan raya. Itu kata saudara Nordin Malik. Terima kasih saudara Nordin. Terima kasih Pak Nazir yang tidak jemu-jemu menghantar kiriman pantun untuk kita kongsi bersama. Baik saudara, segmen Gedung Ilmu. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu, yang dikirimkan oleh Tan Sri Johan Jaafar kepada saya, garapan saudara Tenas Effendi, maka amatlah wajar kita renungkan. Kerana bangsa Melayu terdahulu, pemimpin Melayu terdahulu amat mengharapkan agar hadirnya pemimpin hari ini dan masa depan itu pemimpin yang cermat. Pemimpin yang cermat. Kerana bila memimpin sikapnya cermat, bertelinga nyaring, tajam melihat. Nyaring telinga tu memang dengar segala masalah rakyat, dan penglihatannya tajam. Dalam berkata, lidahnya hemat, penuh berhemat, penuh tata susila. Dalam bekerja sentiasa berjimat hemat. Dalam bekerja berjimat-jimat, hatinya teguh, imannya kuat, janji diturut, sumpah diingat. Kalau pemimpin yang sentiasa cermat, diingat apa yang dijanjikan dan apa yang disumpahkan untuk melaksanakan tugas tanggungjawab. Jika dijadikan pemimpin, sejahtera rakyat. Dijadikan tua, tahu berhemat. Dijadikan induk, ia amanah. Dijadikan tiang, tegaknya kuat. Negeri sentosa, sejahteralah umat. Kalau kita mempunyai pemimpin yang cermat sebegini. Kita sambung lagi malam besok tentang
apa yang diharapkan oleh pemimpin terdahulu terhadap warga bangsa kita dan pemimpin-pemimpin hari ini serta masa depan. Baik, saudara. Sebelum saya meneruskan pencerahan seperti biasa, saya ingin memberi peringatan bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke dalam channel YouTube, maka setiap suntingan anda adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali, malahan saya tidak mampu untuk memantau ke semua suntingan-suntingan yang dilakukan. Begitu juga dengan komen-komen yang anda berikan dalam pencerahan saya ini, saudara. Ingat, setiap komen juga adalah merupakan tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab. Ingat, ini adalah pencerahan politik, matlamatnya supaya warga kita berinformasi. Tujuan saya untuk memberi informasi saja, supaya kita lebih faham, lebih jelas tentang apa yang berlaku sekeliling kita, tentang hal mana tujuan politik negara kita, khususnya untuk warga bangsa kita. Dan prinsip kita adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, kalash. Selamatlah kita, tak ada masalah. Tapi masalahnya kalau saya perlu bersetuju dengan anda saja, itu merupakan keadaan yang tidak baik. Kita mesti flow of the ideas, mesti pemikiran yang sentiasa berjalan segar, bugar, supaya kita dapat menjadi warga yang lebih bertanggungjawab dan lebih mengetahui, saudara. Cuma saya harap kita sebagai warga cinta damai, kalau nak memberi komen, nak memberi pandangan dan pendapat, berikanlah pandangan dan pendapat anda ataupun berhujahlah dalam media ini dengan bahasa yang harmonis. Jangan caci maki, jangan kita hamun orang. Kalau orang tak setuju, jangan marah. Saya pun tak marah bila saudara tak setuju dengan pandangan saya. Saya senyum. Kerana bagi saya, itu hak anda. Saya cuma sekadar memberi pencerahan. Saudara, ingat saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Tadi sebentar petang tadi saya mendapat kiriman daripada sahabat saya, saudara Jamil Idris. Beliau menghantar kiriman, katanya bahawa sejumlah 15 buah sekolah di Kedah terpaksa ditutup apabila pihak Kementerian Kesihatan mengesahkan seramai 525 pelajar dan 25 orang warga guru telah dijangkiti oleh virus corona. Ini serius, saudara. Kalau dah sampai 525 pelajar ni jangkitan daripada virus corona. Ini berat, saudara. Menurut pengurusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Agama dan Sumber Manusia Kedah, iaitu Datuk Najmi Ahmad, dari jumlah tersebut ia membabitkan 8 kluster yang dikesan di seluruh negeri Kedah, mengakibatkan pihak kerajaan negeri terpaksa menutup 15 buah sekolah. Jadi, berikutan kejadian tersebut, pihak kerajaan negeri sedang memantau di kesemua sekolah dalam negeri Kedah dan menasihatkan agar guru-guru, para pelajar serta ibu bapa memastikan anak mereka mengikut prosedur operasi ataupun SOP yang dilaksanakan. Dan kita harap agar 525 pelajar tersebut segeralah sembuh. Jangan merunsingkan kita, saudara. Bahawa sebab itu saya katakan virus corona ini bukan sesuatu benda yang boleh dipandang enteng, saudara. Dia mudah merebak. Baik, saudara. Dan hari ini saya dapat culipan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Najib. Dia kata Tengku Zafrul Menteri Kewangan mau perkenal semula GST. Pula dah. Dulu kata GST tak elok. Jadi sekarang ni dah nak balik pada GST, tidak mau gunakan sistem SST. Jadi kata Datuk Seri Najib, Menteri Kewangan mahu GST diperkenalkan selepas ekonomi pulih atas alasan GST lebih efisien, boleh melawan ketirisan dan penipuan cukai, terutamanya dari ekonomi gelap. Orang nak buat pelari cukai dan sebagainya. Jadi namun begitu, harga barangan di bawah cukai SST dengan GST adalah sama. Kerana SST pun tak menurunkan harga barang. Macam mana mereka wawarkan dulu. Kononnya kalau SST maka harga barang turun. Tak, sama je cukainya. Cuma dengan GST ini orang tak boleh nak pelari cukai. Jadi kata Datuk Najib, saya harap Menteri Kewangan eloklah ajar sikit bekas bos dia. Sebab dia kata dia bimbang pula. Perdana Menteri yang ke-8 Datuk Seri akan turun ke jalan raya lagi untuk membantah GST. Kerana dulu beliau turun ke gelanggang, ke lapangan membantah GST. Jadi kata nasihatlah.
Sistem GST yang memantau harga di setiap peringkat rantaian bekalan juga boleh memainkan peranan untuk mengesan dan mengenal pasti kenaikan harga barang yang melampau. Selain itu, GST dapat membendung masalah aliran keluar dana haram akibat pengimport dan pengeksport memanipulasi harga untuk mengelak cukai. Jadi diharapkan kalau benar Tengku Zafrul nak mewujudkan sistem GST ini, laksanakanlah asalkan terbaik untuk negara. Dalam waktu yang sama juga, Peguam Datuk Seri Najib itu telah pun memfailkan agar dirinya diwakili oleh Queen Counsel pada pendengaran rayuan akhirnya berhubung hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta atas kesalahan kononnya menyeleweng dana asasi internasional 7 tahun lalu. Rupanya kali ini Datuk Seri Najib bukan hanya dibantu oleh Tan Sri Safi, tapi juga adalah peguam dari Queen Counsel. Saya bila sebut Queen Counsel ni, saya teringat bagaimana almarhum Datuk Harun Idris terpaksa pergi ke London untuk mendapatkan pandangan dan juga mendapat rayuan daripada Queen Counsel. Kita sistem undang-undang kita masih lagi kita ada hubung kait dengan sistem perundangan di England. Jangan lupa saudara, negara kita dulu dijajah oleh British. Jadi bila mereka memberi kemerdekaan, adalah beberapa terma-terma berhubung soal perlembagaan dan juga undang-undang yang masih menggunakan sistem Westminster. Jadi diharapkan kehadiran Queen Counsel itu sebagaimana yang dimaklumkan oleh Timbalan Pendahulu Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul ketika dihubungi media selepas pengurusan kes yang dijalankan secara Zoom di hadapan Timbalan Pendaftar Siti Hajar Mustafa. Sama-samalah kita dengar nanti bagaimana pula Queen Counsel berhujah. Katanya akan diadakan pada 15 dan 16 Mac perbicaraan. Bukan hari ini, bukan besok saudara ya. But hari ini saudara, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah pun memerintahkan agar Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi membela diri atas pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi. Jadi menurut Hakim Datuk Colin Lawrence Square, beliau membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie. Bahawa prima facie ini boleh dibicarakan terhadap bekas Timbalan Perdana Menteri itu. Pada perbicaraan pagi tadi, ramailah penyokong-penyokong Datuk Seri Zahid turun ke Mahkamah Tinggi. Terima kasih kepada mereka yang menyokong Presiden UMNO. Hakim memberi 3 pilihan. Sama ada Datuk Zahid mau membela diri secara bersumpah, atau pemberian diri, atau memberi kenyataan tidak bersumpah dari tempat saksi tanpa pemeriksaan balas. Dan Datuk Seri Zahid memilih untuk memberi keterangan secara bersumpah. Itu cara-cara di mahkamah. Dia akan memberi keterangan secara bersumpah. Beliau yang diwakili oleh Hisham Teh Poh Teh dan Hamidi Muhammad Noh, manakala pasukan pembelaan pendakwaan diketuai oleh Datuk Raja Rozila Raja Toran bagi pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Bagaimanapun saudara, kita harus memahami kes ini perlu bela diri bukan bermakna telah bersalah. Bila ada prima facie, you kena membela diri, bukan bersalah lagi, belum. Perbicaraan belum bermula lagi saudara. Jadi pihak pendakwaan pada peringkat ini telah pun berjaya membuktikan kes mereka mempunyai kes, iaitu prima facie, dari pandangan yang arif, itu hakim seorang je, hakimnya bukan ramai. Jadi standard pembuktian di peringkat ini hanya perlu dibuktikan oleh pendakwaan. Ia merupakan standard pembuktian, itu imbangan kebarangkalian. Maybe bukannya sahih lagi. Jadi kita akan mendengar pula bagaimana peguam bela tertuduh perlu membuktikan bahawa terdapatnya keraguan terhadap kes ini di peringkat bela diri, dan mereka akan memanggil saksi-saksi pembela mereka, dan mereka harus perlu meyakinkan hakim bahawa pendakwaan telah gagal membuktikan kesnya tanpa keraguan munasabah ataupun within the reasonable doubt. Itu aja mahkamah saya. Satu pendakwa raya, satu hakim, peguam bela. Hakim dengar,
Pendakwa raya dia kadang dapat prima facie. Okey, hakim kata okey, teruskan perbicaraan. Dan pendakwa raya akan membuat tuduhan. Peguam bela juga nanti akan mengumumkan bukti-bukti mengatakan bahawa klien ataupun anak guamannya tidak bersalah. Terpulang pada hakim untuk memikirkan. Itulah sebenarnya cara perbicaraan di mahkamah. Pendakwa raya memimpin mahkamah mengatakan orang yang tuduh orang tuduh itu bersalah. Peguam bela akan memimpin mahkamah mengatakan orang yang dituduh tidak bersalah. Terpulang pada hakim. Ya, jadi bagaimanapun dalam culipan hadir ni hari ini Datuk Seri Zahid menzahirkan terima kasih kepada ramai yang hadir memberi sokongan kepadanya di mahkamah. InsyaAllah katanya beliau akan terus istiqamah dan konsisten dalam perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Sebab itu dia tidak mahu ada sebarang rundingan. Kalau nak runding dari awal dulu dia boleh berunding. Waktu Tuan Dr. Mahathir minta dia bawa ahli-ahli Parlimen UMNO menyertai PBM, bawa ahli-ahli UMNO menyeberang ke parti PBM dan membubarkan UMNO ini, waktu itu mungkin dia tak akan ada sebarang tuduhan lah. Tapi dia tak mahu buat. Jadi kena hadapilah. Sebab tu katanya insya-Allah dia akan terus istiqamah dan konsisten dalam perjuangannya untuk menuntut keadilan. Seperti nyatakan dari awal katanya dia akan berusaha membersihkan nama di mahkamah. Dia tidak mahu adanya sebarang campur tangan mana-mana pihak. Biarlah mahkamah menentukan. Walaupun dia kata jalan ini penuh berliku, tapi dia yakin bahawa setiap dugaan dan cabaran pasti ada hikmah sebaliknya. Ramai yang memahami katanya apakah sebenarnya pendakwaan itu. Tapi jangan sesekali kita putus pengharapan. Jadi pemimpin UMNO akan terus melawan pendakwaan yang dikenakan terhadap kami sejak era kerajaan 22 bulan. Tidak sesekali pernah tunduk, layu dan lemah. Jadi padanya dia akan menghadapi sebagai anak jantan berani untuk membuktikan dia tak bersalah, terpulang pada mahkamah nanti. Ya saudara, saya agak itu kita lupakanlah soal kes Datuk Najib, Datuk Zahmidi. Saudara, saya agak tertarik dengan kenyataan daripada Saudara Syam Jalil. Saudara Syam Jalil ni adalah pakar bahagian research. Dia kata dalam perang atau pilihan raya, kita boleh bekerjasama dengan siapa saja, asalkan orang yang bekerjasama dengan lawan kita tidak bolehlah bekerjasama dengan pihak yang lain. Ni cucu saya nak masuk sekejap. Senyum dia, okey. Dia dengar saya buat live dia mesti masuk. Cucu saya. Dia katanya pihak yang ingin bersama itu perlu buat keputusan. Sama ada mahu bekerjasama dengan kita ataupun mahu bekerjasama dengan lawan kita. Ini khususnya tentang PAS. Dia kena buat keputusan sama ada nak bersama dengan UMNO ataupun nak bersama dengan PBM. Tak bolehlah main dua kolam. Sebab itu, jika mahu bekerjasama dengan kita, namun pada masa yang sama, mahu pula bekerjasama dengan musuh kita, apakah jaminan kita akan dapat yang ia akan bantu kita? Itu kata Saudara Syam Jalil, pandangan beliau. Saya rasa betul lah tu. Apa akan jadi jika kita beri laluan kepadanya di beberapa medan pertempuran, tapi ia membantu musuh kita di medan pertempuran yang lain untuk mengalahkan kita? Kerana menurut Saudara Syam, dalam sejarah, semasa zaman Rasulullah, orang-orang munafik yang berpura-pura menyokong Rasulullah telah mengkhianati baginda. Dan mereka telah dibantu oleh orang-orang yang murtad untuk menewaskan Rasulullah. Rasulullah dan para sahabat telah menentang pengkhianat-pengkhianat yang munafik dan murtad ini. Di dalam satu kerjasama, faktor kepercayaan adalah teramat penting. Adalah sukar untuk mempercayai satu pihak yang bekerjasama dengan musuh atau lawan, dan tiada siapa yang percaya kepada mereka yang bersikap talam dua muka. Itu pandangan Saudara Syam Jalil. Katanya dalam keadaan begini, katanya kalau zaman Rasulullah dulu, kita tak disuruh bekerjasama dengan pengkhianat ataupun orang-orang munafik. Malah puak-puak seperti ini perlu ditentang dan dihukum. Baik saudara, menurut laporan yang saya terima bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya Negara Malaysia telah pun membuat kenyataan bahawa mesyuarat khas berkaitan urusan Pilihan Raya Negeri Johor akan diadakan pada 9 Februari depan. Jadi bukanlah artinya dalam 2-3 hari ini dah akan diumumkan tarikh, tidak. Bermula 9 Februari, Suruhanjaya akan bermesyuarat dan mereka akan membuat ketetapan.
Demikian menurut Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Ikmal Ruddin Ishak menerusi kenyataannya yang memaklumkan bahawa mesyuarat itu akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR Datuk Abdul Ghani Saleh. Ia bakal membincangkan pertama sekali tarikh penting untuk PRN Johor seperti tarikh RID. Jadi RID ini adalah pengumuman tentang pilihan raya umum akan diadakan di Johor. Jadi selepas 9 bulan nanti, Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengeluarkan RID memberitahu bahawa negeri Johor akan mengadakan pilihan raya negeri. Kemudian akan diumumkan hari penamaan calon. Bila? Selepas hari penamaan calon, barulah diumumkan hari pengundian serta daftar pemilih yang akan digunakan dan lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya tersebut. Saudara, jadi menurut SPR, pihaknya telah menerima notis daripada Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, Datuk Suhaizan Kayat, berhubung pembubaran DUN Johor Penggar yang ke-14 pada Ahad lalu. Sebagaimana termaktub di bawah pasal 2 perkara 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor 1895. Jadi berdasarkan pasal 4 perkara 23, ini elok secara faham, mengetahui ada pasal-pasalnya, kita sematkan dalam fikiran kita untuk pengetahuan. Sebab selalu saya katakan ini ruangan untuk memberi informasi kepada saudara. Jadi berdasarkan pasal 4 perkara 23 bahagian kedua undang-undang tersebut menyatakan sesuatu pilihan raya umum hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran dewan tersebut. Jadi bukannya mesti lepas 60 hari, tidak. Dalam tempoh 60 hari mesti diadakan pilihan raya umum. Kalau tidak, tak boleh. Maka kalau tidak, maka tergantunglah kerajaan negeri Johor dalam tempoh 60 hari. Jadi dalam tempoh 60 hari itu bermula 9 bulan, terpulanglah bila SPR nak buatkan pilihan raya. Sebab mereka lah yang akan mengendalikan pilihan raya, bukan kerajaan negeri. Bukan Parti UMNO, bukan Barisan Nasional, bukan siapa-siapa saja, tidak. Pilihan raya dikendalikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Mereka menentukan tarikh, mereka menentukan macam mana caranya, di mana nak buang undi, bukan kerajaan negeri, saudara. Ini kena jelas. Dan pilihan raya itu mesti diadakan dalam tempoh 60 hari. Tak boleh lebih. Jadi saya rasa kalau tengok 9 bulan dia bersidang, lepas Raya Cina ni, tahun baru Cina, mungkin 2 bulan, 1 bulan ke 2 bulan, 9 bulan bersidang, selalunya lah. Pada hari Sabtu berikutnya, mungkin lepas dia keluarkan, tapi RID rasanya mesti dalam tempoh 12 hari. Selepas 2 hari, 12 hari lah. Jadi kalau selepas 12 hari, artinya 21 bulan. 9 campur 12 hari, selama 21 bulan. Sebab bila RID dikeluarkan, mungkin waktu itu ada orang nak bantah ke, ada orang nak buat petition dan sebagainya. Itu masanya 12 hari tarikh RID ini disiarkan. So lepas RID dibentangkan atau diumumkan, macam dululah yang selalu saya katakan, pukul gong, hubaya, negeri Johor nak adakan pilihan raya. Kalau ada bantahan dan sebagainya, dalam masa 12 hari. Selepas itu, maka Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengumumkan tarikh untuk penamaan calon. Masa penamaan calon pula tu selalunya bermula dalam pukul 9 pagi sampai pukul 11 atau pukul 12. Waktu itu ada pula masanya time bantahan. Jadi mana mereka dari calon tu kena hati-hati, jangan sampai kertas pencalonan ditolak. Kerana selepas saja Suruhanjaya Pilihan Raya menerima kertas pencalonan, maka kertas pencalonan itu akan dipamerkan di tempat penamaan calon. Dapat tahu berapa orang calon bertanding, nama dia, sipolan bin sipolan, mewakili parti mana, IC dan sebagainya lah. Dalam tempoh 1 jam, itu adalah tempoh paling kritikal. Kerana saat itu adalah tempoh bantahan. Siapa saja boleh membantah selepas dipamerkan itu, kalau tak betul dan sebagainya, boleh mengakibatkan hilang kelayakan seorang calon itu untuk bertanding. Tapi selepas diterima, diumumkan oleh pengurusi Suruhanjaya, selalunya pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya melantik pegawai daerah bagi kawasan-kawasan tersebut sebagai pengurusinya, dan selepas pengurusi Suruhanjaya mengumumkan nama-nama itu, maka itulah orangnya yang akan bertanding. Dan tak boleh nak tarik diri dah masa itu. Walaupun dia kata tarik diri, tapi namanya tetap ada pada kertas pengundian. Saudara, ini sekadar pencerahan. Mungkin teman-teman yang kurang arif, yang dah tahu tu okeylah. Ini sebab saya katakan ini ruangan pencerahan. Saudara Zul Arif, BN tak perlu
parti-parti yang suka. Dan dalam keadaan begini, saya agak tertarik hati juga. Ini melihat culipan saudara Zamil Ibrahim. Saudara Zamil ni dia garang, tapi bila dihantar pada saya, ni lembut sikit. Zamil Ibrahim di Kedah. Kalau saudara lihat dia punya klip-klip video yang dilontarkan pandangannya, garang. Saya kata anak muda ni garang sungguh. Tapi biarlah cara beliau untuk menyampaikan pandangan. Kata saudara Zamil, kami di peringkat akar umbi menyokong penuh kenyataan ini. Malah kami terharu kerana Datuk Seri Presiden UMNO menghormati suara kami di peringkat akar umbi. Sebab kenyataan dari Presiden, dia kata dia akan mendengar apa kehendak akar umbi. Jadi untuk itu dia kata, saya ingin ingatkan kepada pemimpin di semua peringkat agar menghormati suara akar umbi. Ini penting kerana suara akar umbi itu, kalau parti itu tunjangnya adalah dari bawah dan bukannya dari atas. Ini benar saudara. Jadi anda yang memimpin, sama ada peringkat bahagian, di peringkat negeri ataupun di majlis tinggi, kena ingat, kena sedar bahawa keberadaan anda sana adalah dukungan daripada akar tunjang, akar bawah, akar umbi. Jadi bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Mana-mana pemimpin yang tidak menghormati suara akar umbi, katanya maka hormatlah kami. Pada pemimpin yang sudah pastinya kami tidak akan menerima mereka sebagai pemimpin. Dan ini juga boleh dianggap katanya sebagai amaran daripada kami, pemimpin akar umbi, kepada pemimpin-pemimpin tertentu yang lebih sayangkan kedudukan politik dari sayangkan pada parti, khususnya UMNO. Mungkin kerana itulah saudara, hari ini kalangan saya merasakan hari ini warga UMNO sendiri tidak lagi menghayati kenyataan mereka sebagai orang UMNO. Kebanyakan mereka, saya bila tanya, saya ahli UMNO, bukannya orang UMNO. Dua perkataan yang berbeza saudara. Kerana waktu zaman saya, kami dulu-dulu bila sebut saja kami adalah orang UMNO, kami bukannya ahli orang UMNO. Kerana kalau itu dilafazkan, barulah semangat dan roh UMNO itu kental di jiwa. Kalau sekadar ahli parti, maka jadilah ahli. Ahli tak ada apa-apa pun saudara. Dan sebagai tempat pesta-pestaan lah ahli. Ahli parti itu, ahli parti ini, kadang-kadang kata parti tapuai lah. Dan ia bukan tempat untuk mencari kekayaan. Ia adalah tempat untuk berjuang. Kita warga, kita orang. Kita, UMNO itu kita, dalam darah kita ini. Bukan sebagai ahli tempel-tempelan. Sebab itu, dalam saat-saat begini saya teringat dulu benda ni pernah dilafazkan ucapan oleh Allahyarham Tan Sri A. Samad Ismail. Beliau adalah pejuang bangsa kita, saudara. Sewaktu beliau menghadiri Kongres Ekonomi Melayu, anjuran pergerakan pemuda UMNO. Saya ingat dalam 20 tahun dululah, mana beliau mengatakan bahawa beliau mahukan mengunjurkan agar pemuda UMNO itu hendaklah mengemukakan, memperlihatkan, mempamerkan roh UMNO itu tidak pudar dari hati dan jiwa warga UMNO. Tapi kalau roh dah tak adalah perjuangan. Sebab itu sekarang ni, saudara, saya melihat ada kalangan pemimpin, roh perjuangan dah tak ada. Jadi apa yang ada pada mereka tidak bukan hanya untuk mencari kesenangan diri, hanya untuk mencari kedudukan, untuk cari pangkat, dapat projek. Akhirnya orang kata UMNO parti projek. Bukan salah UMNO, salah mereka yang menjadi ahli. Kalau mereka orang UMNO, lain. Itu pandangan saya lah. Sebab tu roh UMNO sekarang ni saya melihat lah kian pudar di hati dan jiwa warga UMNO. Jadi kerana sekarang ni ramai sangat orang lebih sayangkan jawatan daripada parti. Sebab itu mereka akan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang untuk diri mereka, bukan untuk parti saudara. Sebab itu saya juga tertarik hati melihat pandangan daripada saudara ini Zahid Ibrahim, mantan Menteri Undang-Undang era waktu tu zaman Tun Abdullah Badawi daripada Menteri. Dia kata pihak yang membantah diadakan pilihan raya umum awal itu sebenarnya mereka ni hanya mahu mengekalkan kuasa yang ada pada mereka, bukan untuk memulangkan kembali hak rakyat. Jadi mereka yang cuba menangguhkan pilihan raya umum PRU adalah orang yang takut dengan kehendak rakyat atau cuma mahu kekal berkuasa. Itu pandangan saudara Datuk Zahid Ibrahim. Jadi
katanya Presiden UMNO Datuk Zahid Hamidi dan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib secara terbuka menyokong PRU awal diadakan, tetapi ia mendapat tentangan daripada pengkritik yang menuduh mereka mahu mendapatkan kuasa untuk membersihkan diri daripada dakwaan mahkamah. Sebaliknya, katanya PRU itu sepatutnya diadakan sejurus selepas Kerajaan Pakatan Harapan PH tumbang pada awal 2020 dan digantikan dengan Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin. Negara terdesak untuk mencari kepimpinan. Jika anda tidak mahu mengadakan PRU, anda menggunakan pelbagai alasan seperti mengisytiharkan darurat, mengatakan masih belum cukup vaksin, maka anda guna menyalahkan banjir, adanya Omicron. Ini merupakan alasan. Dengan keadaan negara yang dilanda kesusahan hari ini, katanya, kita perlu mengharungi dan mengundi pemimpin dengan penuh sokongan majoriti. Orang ramai tidak harus memikirkan bahawa pemimpin UMNO yang berdepan dengan kes di mahkamah sedang mencari jalan untuk menyelamatkan diri. Sebab beliau adalah bekas Menteri Undang-Undang dan beliau juga adalah seorang peguam, pengamal undang-undang. Jadi katanya malah mereka mungkin ditolak. Kenapa tidak adakan PRU dan tunjukkan kepada rakyat bahawa anda benar-benar memikirkan mengenai negara. Saudara Zahid berkata terlalu banyak politiking yang berlaku dan pemulihan ekonomi hanya boleh dicapai apabila kerajaan stabil wujud. Kalau kerajaan tidak stabil, maka ekonomi tidak mampu dicapai, tidak mampu digarap. Jadi sampai bila kita ingin terus begini? Sebab itu kata saudara Zahid, mari kita teruskan. Mari pergi mengundi. Tiada cara lain lagi tapi memilih kerajaan dengan mandat yang kuat. Selalu saya katakan, pulangkan kuasa itu kepada rakyat, saudara. Baik, saudara. Satu berita lagi yang saya pun hairan juga. Mula-mula kata okey, iaitu tentang Parti Sains. Rupanya ada, ingat dalam 2 minggu lepas saya ada sebut bahawa parti baru itu Parti Sains. Tapi hari ini Parti Ekspresi Sains Malaysia telah pun diberitahu bahawa ROS, itu pendaftar pertubuhan, telah pun menolak pendaftarannya. Jadi the official email bertarikh 21 bulan mengatakan bahawa permohonan mereka telah ditolak. Tapi bagaimanapun tiada sebab dikemukakan. Artinya Parti Ekspresi Sains Malaysia masih belum didaftarkan sebagai pertubuhan politik. Saya tengok pula ni kabarnya lah, ini kabarnya sejak bila adanya desas-desus mengatakan bahawa pilihan raya Negeri Johor akan diadakan, jadi ditubuhkan pula parti muda. Jadi presidennya Dato' Saudara Syed Saddiq katanya akan bertanding di Dun Maharani pada PRN Negeri Johor nanti. Dalam masa yang sama, kita dapat melihat bagaimana dia bersama dengan pemimpin Pakatan Harapan membantah PRN Johor. Saya pun hairan. You bantah tapi nak bertanding juga. Jadi kalau bantah, kenapa nak sangat bertanding? Jadi Dun Maharani pada PRU 14 yang lalu dimenangi oleh Nur Hayati Bachuk daripada Parti Amanah. Jadi kalau Syed Saddiq nak bertanding di situ, saya nak tanya apa perasaan orang Amanah. Jadi Pakatan Harapan tak fikirkan, sebab katanya parti muda ini telah pun bersetuju untuk bersama-sama dalam gerombolan Pakatan Harapan. Ini dapat dilihat beliau telah bertemu, mengadakan perbincangan dengan Lim Kit Siang daripada DAP dan pimpinan yang lain. Saya tak tahulah. Cuma yang agak dalam musim-musim begini ni, banyaklah kenyataan-kenyataan dah mula bergelodak di Johor. Sebab saya kata corak-corit hari ini. Hari ini kita dapat bahawa seorang esko kerajaan negeri yang mewakili Parti Bersatu dulu, iaitu Saudara Mazlan Bujang. Jadi saya baca dalam media sosial Putra Daily, dia melaporkan gara-gara tak sebulu dengan pemimpin Parti PBM iaitu Tan Sri Muhyiddin, Mazlan Bujang menolak bersatu dalam pilihan raya Negeri Johor kali ini. Beliau adalah merupakan penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Puteri Wangsa dan menegaskan tidak lagi berhasrat untuk mewakili bersatu pada pilihan raya Negeri Johor kerana tidak sehaluan dengan presidennya. Dah mulalah saudara. Dah mula berceramuk masing-masing. Bagaimanapun, dia sebagai ketua bahagian bersatu Tebrau mengakui dia masih lagi ahli parti berkenaan. Saya tidak mungkin bertanding atas tiket bersatu pada pilihan Johor nanti katanya. Tapi beliau adalah beliau akan memutuskan masa depan politiknya
sama ada bersama parti itu dalam masa dekat. Tunggulah katanya sehari dua lagi. Beliau adalah Esko Kerajaan Negeri Johor. Pada 2000 lalu Mazlan yang juga pengerusi jawatan kuasa pendidikan, penerangan, warisan dan budaya Johor. Ini bekas Esko. Bila dah dibubarkan Dewan Undangan Negeri, maka jawatan sebagai Esko tak adalah. Tapi beliau adalah mantan Esko mewakili Parti Bersatu. Sebab itu saya katakan ada sesuatu dalam politik. Sebab itu suka tak suka Dato' Asni terpaksa menghadap tuanku, memberitahu bahawa perlu dibubarkan Dewan Negeri ini untuk mendapatkan fresh mandat yang baru daripada rakyat, saudara. Kemudian ini kita ketepikan dulu soal cerita Mazlan Bujang ni yang tidak lagi bersama dengan Bersatu. Walaupun dia ahli Bersatu, saya pun tak tahu dia nak tanya dekat mana. Ada pula khabar dari Johor yang saya terima. Ini yang tidak menyenangkan. Warga-warga UMNO, wake up. Kembali pada landasan semula. Sebab saya kata, belum apa-apa pun, dah kecoh pasal calon. SPR belum lagi bersidang lagi, bermusyarat. Tapi khabarnya di Johor dah mula. Ada beberapa bahagian dah kecoh pasal calon. Jadi, saya harap kenapa mereka saya tak mau sebut bagaimana, siapa dia, saudara. Nanti kalau kita sebut tak mengaku pula. Tapi ini telah pun tercetus. Jadi kerana mereka tidak mengikut formula kemenangan Barisan Nasional di Melaka, letakkan calon yang boleh menang. Lebih-lebih lagi calon tempatan. Tidak mahu lagi adanya calon payung terjun. Tapi kabarnya sudah ada bahagian-bahagian yang cuba nak meminang lah orang popular dari luar untuk bertanding. Meletakkan calon yang bukan calon tempatan di kawasan-kawasan boleh menang bukan langkah yang bijak. Mungkin kawasan itu kawasan hardcore ataupun kubu UMNO, tapi dengan menarik orang luar masuk, tentu orang luar tu maksudnya mereka tidak aktif di bahagian tersebut, tentu menimbulkan masalah. Jadi saya amat mengharapkan tidak berlaku begini. Untuk PRN Johor kali ini, lebih-lebih lagi untuk menukar calon yang menang pada PRN 4 lalu tanpa alasan yang kukuh adalah satu tindakan yang tidak baik. Benar, Datuk Seri Presiden menyatakan 84 ke 87% muka-muka baru. Tapi bukan berarti mereka yang menang. Bukan berarti mereka yang berbakti, yang setia pada parti, yang berjuang pada parti mesti ditolak. Tak. Bagi mereka yang melompat, itu kita tukar. Sebab banyak, ada 7 kawasan yang melompat-lompat di Johor tu. Itu perlu kita tukar. Kemudian, mana yang dah otai, yang dah berpegang-pegang jadi wakil rakyat, dan mereka pun kena sedar diri lah. Cukup-cukup lah. Jadi kalau rasa rakyat dah mula tak terima, berilah laluan pada muka baru. Muka baru tak semestinya anak muda. Ini saya nak jelaskan. Banyak orang tak faham. Mereka merasakan anak muda itu datang daripada ketua pemuda. Tidak. Muka baru. Yang muda, ataupun yang berusia pun boleh, tetapi muka baru yang tidak pernah diberi kesempatan untuk bertanding kerana mereka telah pun menabur bakti. Jadi saudara Ruli Shah, kami tak sokong Mazlan. Jangan sampai guna lambang UMNO. Itulah ceritanya. Kita takkan izinkanlah kepada mereka daripada parti lain. Jangan cuba-cuba. Pimpinan UMNO bahagian-bahagian di Johor jangan cuba-cuba bawa orang lain kononnya popular nak bagi bertanding. Tak mau. UMNO mesti bersikap anak jantan dan kena ada muka baru. Jadi mana bahagian-bahagian di seluruh Johor yang tidak berfungsi, okey, ini orang kita tukarkan. Tapi kalau mereka telah melaksanakan tanggungjawab, walaupun kawasan mereka dulu kalah, mesti bagi peluang mereka bertanding. Sebab mereka telah menabur bakti. Rakyat dah kenal, rakyat tahu. Jadi bahagian-bahagian ni pula saya rasa lah, mana yang dah rasa tak relevan tu, dah rasa pengundi tolak, bagilah, tarik diri secara terhormat. Tak payahlah nak namakan calon, kalau nak disenaraikan calon, kalau tak boleh nak ada berlakunya sabotaj dari dalam. Cukup-cukuplah. Sebab itu saya katakan dari awal tadi, warga UMNO kena ada roh. You orang UMNO tidak mementingkan diri, tidak mementingkan jawatan, bukan matlamatnya nak jadi calon. Nak pastikan parti kita menang untuk menstabilkan kerajaan. Kalau nakkan diri sendiri apa semua, carilah parti lain, tubuhlah parti Tapuai ke apa ke. Jangan buat jawatan sebagai adun ni sebagai milik peribadi.
Ini bagi mereka yang dah jadi wakil rakyat 3-4 penggal. Jangan jadikan bahawa jawatan ni hak aku, hak peribadi. Beri kesempatan muka baru. Dah otai tu. Bentuk, saya mewakili Veteran UMNO. 2 hari lepas kita ada pertemuan di Jeddah Baik. Kita membincangkan permasalahan ini. Supaya mereka yang dah ada jadi wakil rakyat apa semua tu, tahulah diri bila masanya untuk memberi laluan kepada muka baru. Jangan nak tu kekal situ, akhirnya rakyat tolak. Sebab rakyat melihat kadang-kadang anda mempamerkan kekayaan. Anda jadi wakil rakyat, jadi adun, jadi esko, jadi pengurusi JLC sebagainya, mempamerkan kekayaan. Jadi rakyat meluat. Akhirnya orang mengatakan UMNO ni parti projek. Ini masalah yang kita alami. Sekarang ni tidak. Sebab itu saya menuntut. Setiap kali pun saya mengatakan Presiden, Timbalan Presiden, pimpinan Majlis Tinggi turunkan calon yang terbaik. Di bahagian tersebut jangan adanya calon payung terjun. Kalau dia bukan ahli di situ, dia tidak aktif di situ, tak payah dicalonkan. Walaupun dia mungkin bergelar sebagai doktor, rondos, doktor, profesor, itu tak payah. Biarlah orang tempatan menyelesaikan masalah tempatan. Kerana mereka lebih tahu. Akar umbi sajalah yang tahu apa masalah tentang di peringkat akar umbi. Saudara, jadi dengan ini sajalah kita dapat mencanai kedudukan politik di Johor. Saya sebab dengar sekarang ni muda katanya nak bersama dengan PH. Tapi bagaimanapun, kata Datuk Syafiq Abdal, Parti Warisan belum pasti lagi sebab dia tak memutuskan sama ada, walaupun dia telah pun memindahkan Parti Warisan itu daripada Sabah ke Kuala Lumpur, tapi dia mengatakan bahawa belum pasti Warisan akan mengambil bahagian. Tapi bagaimanapun, ini pejuang. Menurut saudara Mukris, dia kata pejuang akan bertanding solo di Johor. Dan dia akan meletakkan meletakkan 42 calon untuk bertanding dalam PRU nanti. Itu kata pejuang Johor, Datuk Dr. Syahrudin Mat Saleh, parti itu tidak akan menyokong mana-mana pihak dan akan bertanding sendirian walaupun tidak di semua 56 kerusi di Johor. Pejuang bertanding solo. Jadi kalau pejuang solo, takkan UMNO pula nak berkelibat dengan orang lain. Dia kata calon-calon pejuang yang dipilih adalah dalam kalangan belia, wanita profesional, pertubuhan bukan kerajaan NGO, bekas ahli Dewan Undangan Negeri, bekas pegawai kerajaan dan ahli-ahli perniagaan. Itu kata Parti Pejuang. Dan saya rasa kenyataan pada Ketua Pergerakan Pemuda Johor perlu diambil kira. Iaitu tentang menurut Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Johor, Saudara Muhammad Hari Mat Shah. Ini muka baru. Dia kata perkembangan terkini politik di Johor, di mana Dewan Undangan Negeri secara rasmi terbubar selepas mendapat perkenan daripada Duli Yang Mulia Sultan Ibrahim, haruslah dilihat secara matang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Datuk Muhammad Datuk Haji Hasni, pengurusi Perhubungan UMNO Johor, yang mengatakan pilihan raya negeri wajar diadakan berikutan kedudukan kerajaan negeri yang tidak akan bergerak atas ihsan pembangkang. Ini kena jelas. Ini pemuda dah buat kenyataan bahawa kita tidak mahu bahawa kerajaan negeri itu hanya mentadbir atas ihsan parti pembangkang. Inilah realitinya yang harus diterima oleh semua pihak. Jadi sebagai Ketua Pemuda Negeri Johor, saya amat menghormati beliau. Sehari ini satu pemikiran yang pandang jauh. Kalau ada kawasan yang sesuai, berilah dia bertanding. Dia kata realitinya harus diterima dan sememangnya perkara itu tidak patut berlaku di negeri Johor yang memerlukan sebuah kerajaan yang stabil dan kuat demi memastikan perancangan kerajaan negeri dapat dipergiat dan berjalan lancar. Itu kenyataan daripada Ketua Pergerakan Pemuda. Saudara, cuma saya melihat dalam keadaan sekarang ni mengenai pelaksanaan undi 18, ini menurut Timbalan Presiden UMNO bahawa Datuk Muhammad Mak Hassan, beliau menyatakan bahawa minima UMNO akan meletakkan sejumlah 42 calon di kerusi daripada 56 kawasan Dewan Undangan Negeri. Sekurang-kurangnya 42 calon akan diturunkan untuk bertanding mewakili UMNO. Ini kata beliau. Jadi mengenai kerjasama dengan Muafakat Nasional dalam menghadapi arah ini, beliau berkata perkara itu akan diputuskan kemudian, tapi nampak tak adalah. Jadi ditanya sama ada apakah kes mahkamah yang melibatkan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid
ini boleh menjejaskan peluang parti untuk memenangi PRN Johor. Datuk Seri Mohamad dia kata beliau yakin ia tidak akan menjadi faktor kepada keputusan para pengundi. Jadi mengenai pelaksanaan undi 18, Datuk Seri Mohamad berkata parti itu perlu bekerja keras untuk mendapatkan sokongan daripada pengundi-pengundi muda. Saudara. Dan dalam PRU lepas, UMNO dapat 14 kursi, MIC dapat 2. Itu yang sebenarnya UMNO Barisan Nasional cuma ada 16 kursi. Yang waktu mentadbir di negeri Johor, macam di pusat jugalah, kita ada 42 kursi saja. Dapat sokongan daripada PBM, daripada PAS dan sebagainya, baru ada 114. Tetapi di negeri Johor, waktu Datuk Asni mentadbir kerajaan negeri Johor, UMNO cuma ada 14 kursi saja, MIC 2. Jadi artinya UMNO Barisan Nasional cuma ada 16 kursi. Parti Peribumi Bersatu ada 11 kursi. PAS ada 1. Jadi 16 campur 12, itu yang kita ada 28 kursi. Itu yang kata Ketua Pemuda Johor tadi, kita sekadar berlandas kepada Eksan, parti yang bukan bersama dengan kita. DAP ada 14 kursi, PKR ada 7, Amanah ada 2. Dan sekarang ni 01 lah dikempas. Bagi PAS bertanding dalam PRU 14 dulu untuk Parlimen 20 kursi, kalah semua dan hilang deposit di 19 kursi. Dia bertanding 20 kursi Parlimen di Johor, PAS dia hilang deposit di 19 kawasan. Satu je tak hilang deposit, bukan menang. Dan dia bertanding 41 kursi. Dia kalah 40, cuma menang 1 kursi, iaitu di Dun Bukit Pasir dalam Parlimen Paguh. Iaitu calon PAS iaitu Kapten Najib Lip. Daripada PAS dia dapat 9,835, mengalahkan calon Barisan Nasional Puan Noriah Muhammad dengan majoriti 1,883. Sekarang saudara, jadi dalam keadaan sekarang ni saya melihat ada pula dolak dalik pertemuan antara PAS dengan Biro Politik UMNO. Ini saya nampaklah lagi dekat nak pilihan raya di Johor, lagi rancak pula mereka mengeluarkan kenyataan. Dan sebab itu saya dapat khabar bahawa Kedah juga sudah pun menolak. Sebab itu saya katakan bahawa Muafakat Nasional kita harus ketepikan. Tiada kerjasama antara UMNO dengan PAS. Cuma yang hairannya Selangor saja. Lalu kita bercakap soal menghadapi pilihan raya, sama ada pilihan raya negeri atau pilihan raya PRU 15, cuma Selangor saja yang masih menaruh harapan. Apakah kerana ia memandangkan situasi politik yang tidak menentu? Kerana sekarang ini Selangor dipimpin oleh PKR. Apakah dengan kerjasama UMNO dengan PAS itu boleh menjamin kemenangan, boleh merampas balik kerajaan negeri Selangor? Saya kata itu satu pandangan yang nak kata jumut tidaklah, tapi tidak berasas. Saya pun tak tahu. Tapi bila orang tanya, Tan Sri Nohma dia kata dia berpegang kepada keputusan usul yang dibuat oleh Perhimpunan Agama UMNO untuk mempertingkatkan kerjasama dalam Muafakat Nasional. Betul. Dalam dalam usul tu memang ada nak memperkuatkan Muafakat Nasional, tapi bila dah terburai takkan nak disantun balik. Itu masalahnya. Sebab itu katanya UMNO Selangor berpendirian akan tetap meneruskan kerjasama bersama dengan PAS. Saya haraplah agar Tan Sri Nohma ni berhentilah berfikir begitu. Bahawa kita kena ingat sejauh mana mereka jujur dan ikhlas dengan kita. Jangan sampai nanti saudara, ayam terlepas, tangan bau najis. Jadi saya haraplah Tan Sri Noh dapat berfikir semasak-masaknya. Di Johor, Datuk Asni dah buat pengumuman. Datuk Khalid Nordin juga buat kenyataan. Tan Sri Syarif Samad juga buat kenyataan. Timbalan Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor, Datuk Jazlan juga menyatakan bahawa Johor kali ini bertanding solo. Solo tu maksudnya Barisan Nasional, bukan UMNO. Sebab UMNO dan sekutunya dalam rangkaian Barisan Nasional ada MCA dan MIC. Jadi Barisan Nasional UMNO ni solo, tapi tidak menggunakan lambang UMNO, menggunakan lambang Barisan Nasional. Saudara, jadi kalau semua dah solo, Selangor masih lagi nak dia nak buat apa? Sebab saya nak cakap eloklah Tan Sri Noh ni bertanya dengan Presiden PAS tu. Tanya mereka. Waktu kita mengadakan himpunan ISET dulu, ini bukan nak mengungkit saudara, tapi hanya sekadar mengulang untuk kita mengenang sejauh mana ikhlasnya parti yang disantuni oleh PAS sampai bagai nak gerak, sampai sanggup
memusnahkan muafakat nasional. Begitu mendewanya PAS dengan Perikatan Nasional ini. Tanya dengan Presiden PAS. Waktu himpunan ISET ni dulu, siapa sebenarnya Menteri Dalam Negeri? Bukankah Presiden PBN? Ini realiti. Waktu itu kita bergerak, berhimpun, bagai nak gerak. Kita hendakkan sejuta umat putih di Dataran Merdeka menentang ISET. Waktu itu siapa dia punya Menteri Dalam Negeri? Siapa pula Menteri Luar yang nak menyantuni ISET? Bukankah Menteri Luar sekarang ni? Jadi waktu itu apa yang Tan Sri Muhyiddin buat? Apakah beliau bersama dengan kita menentang ISET? Jadi sekarang ni begitulah. Bila kita sebut, PAS marah. Mesti nakkan juga bawa PBN. UMNO tak boleh terima lah. Jadi kita harus ingat saudara. Kita harus ingat di mana teman, di mana sahabat, siapa teman setia untuk kita menyantuni. Sebab itu saya melihat apabila PAS Kelantan memutuskan hubungannya dengan UMNO ataupun UMNO memutuskan tidak lagi bekerjasama dengan PAS di Kelantan, ia turut didukung oleh pimpinan UMNO di Terengganu. Dalam keadaan begini, saya melihat sudahlah. Kerana kita dah tak ada pilihan. Jangan tunggu lama-lama. Jadi selalu saya Tan Sri saya tak tahulah. Dia nak santun-santun lah. Saya tidak nampak bahawa ada peluang untuk UMNO Barisan Nasional kembali merampas daripada PKR di Selangor. Hanya kerana kononnya dengan undi daripada PAS, saya tidak nampak. Tapi terpulanglah mungkin beliau sebagai Ketua Perhubungan Negeri Selangor boleh memahami lebih daripada kita, terpulang. Saya tidak mau campur tangan, tetapi bagaimanapun saya melihat kalau boleh kita teruskanlah agenda perjuangan parti. Sebab itu saya kata berkali-kali, kita orang UMNO, warga UMNO harus bersikap, warga UMNO ada roh perjuangan. Perjuangan UMNO adalah untuk rakyat. Perjuangan UMNO tidak untuk meletakkan hanya semata-mata untuk cari kuasa, tidak. Dan sekarang ni bila hadirnya musim pilihan raya negeri di Johor, kita harus saling membantu. Jangan kita menambah cuka atas luka yang dialami oleh teman-teman kita di Johor. Johor telah pun memutuskan tidak akan bekerjasama dengan mana-mana parti selain daripada Barisan Nasional. Jadi hormati pendirian Johor. Dan saya amat mengharapkan dan saya begitu menghormati pendirian daripada Ketua Perhubungan UMNO Johor. Walaupun Datuk Mak Hassan tu dia orang baik, dia pun berkilah lah. Dia kata soal kerjasama kita dengan PAS di Johor kita akan bincang kemudian. Itu cara dia lah. Hanif Ledang dia kata game over, minta maaf. Yes. Dan saya melihat sebenarnya dapatan saya, insya-Allah mungkin kalau ada waktu nanti saya nak beri penjelasan bahawa dapatan saya insya-Allah kalau UMNO Barisan Nasional bertanding secara solo dan menjelaskan kepada rakyat, meletakkan calon yang benar-benar berkualiti, berkemampuan, berketerampilan, tidak meletakkan muka-muka lama lagi ni, saya rasa untuk setakat dapat antara 33 ke 37 kursi Dewan Undangan Negeri di Johor ada. Orang nak kata apa pun katalah. Saya ingat dulu waktu saya meramalkan Melaka tadi, saya kata kita dapat 27, tapi akhirnya kita dapat 28. Alhamdulillah lah. Dulu pun bila PRU 14 dulu saya kata kita cuma dapat 80 kursi saja. Macam-macam orang serang saya. Waktu itu saya tak bercakap secara live lah, saya menulis dalam artikel saya kata 80. Tapi akhirnya terbukti bila UMNO Barisan Nasional cuma dapat 79 kursi. Dan waktu di Melaka saya kata dapat 27, terbukti dapat 28 kursi. Dan untuk di Johor kali ini, saya berkeyakinan, saya baca daripada satu negeri ke satu negeri, satu don ke satu don, dan aliran pemikirannya. InsyaAllah saya besok atau lusa saya akan kupas sampailah ke persidangan pilihan raya negeri Johor ini. Kita akan kupas satu daerah, aliran pemikir, pengundi, berapa jumlah pengundinya dan sebagainya untuk kita mengetahui latar belakang. Dan saya tetap mengatakan bahawa insya-Allah UMNO di Johor mampu untuk meraih paling tidak pun antara 33 ke 37 kursi Dewan Negeri untuk mewujudkan kestabilan politik di Johor demi lestari untuk melaksanakan ekonomi negeri Johor yang begitu lama dalam keadaan beku,
dan dinantikan oleh pelabur daripada luas, daripada seberang, daripada Singapura nak melihat kestabilan politik, barulah mereka hadir untuk mengembeling ekonomi negeri Johor. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.